Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita rafa'kan setinggi-tinggi kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmatnya, dengan inayahnya. Hari ini kita diperpanjangkan lagi umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita pada akhir Ramadan, sampai kita pada hari-hari di mana peluang kita akan lenyap, peluang kita akan ditarik balik oleh Allah Subhanahu wa taala. Peluang untuk diampunkan dosa lebih hebat daripada bulan-bulan yang biasa. Peluang solat jemaah subuh kita ni diberikan ganjaran 1000 kali ganjaran akan dilenyapkan semula oleh Allah, berbaki 2 hari daripada Ramadan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah zalika ad-dinul qayyim walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa taala, faqim wajhaka lid-din hanifa, maka hendaklah kamu teguhkan dirimu, hadapkanlah dirimu, teruskanlah dirimu, renungkanlah dirimu ila dini hanifa, terhadap agama yang hanif ini. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, yang mana ianya dimulakan oleh Allah ke atas manusia. La tabdila li khalqillah, jangan kamu tukar, jangan kamu ubah fitrah Allah ini. Zalika ad-dinul qayyim, itulah agama yang sebenar. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, namun ramai manusia yang tidak memahaminya dan tidak mengetahuinya. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berakhirnya Ramadan, ada baki dengan kita 2 hari lagi ni, 2 ke 3 hari lagi ni akan datang pula kepada kita fitrah, Aidil Fitri, bahasa orang Melayunya. Sebenarnya tuan-tuan, Aidil Fitri ini dia bermaksud perayaan fitrah, tetapi agama tidak menyuruh kita merayakan fitrah. Dia menyuruh Idul Fitri. Idul ini maknanya kembali kepada fitrah. Ini dua definisi yang sangat-sangat berbeza. Bila Islam mengatakan Idul Fitri, maknanya manusia dikembali kepada fitrahnya, kita pula tukar jadi Idul Fitri. Beza tuan-tuan. Jadi sebab itu sebutan tu kena betul balik. Hari raya dengan kembali ni berbeza. Aid maknanya perayaan, tapi Aid maknanya kembali. Oleh kerana kita menyambutnya dengan Aidil Fitri, maka dia menjadi satu perayaan yang sangat-sangat besar. Tetapi sebenarnya Islam menganjurkan kita kembali kepada fitrah. Apa makna fitrah, muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Fitrah ini maknanya kemuliaan. Fitrah ini maknanya apa? Kesucian. Fitrah ini maknanya apa? Bebas daripada dosa. Maka Idul Fitri ini maknanya kita kembali balik kepada kemuliaan, kita kembali balik kepada kesucian, kita kembali balik kepada keadaan kita yang awal dulu. Apa awal kita tuan-tuan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia itu, setiap anak yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah maknanya apa? Bebas dia daripada dosa, bersih dia daripada dosa, suci dia daripada sebarang bentuk perkara yang merosakkan akidahnya. Maka Idul Fitri ini tuan-tuan ialah hasil kesan daripada kejayaan kita berperang di bulan Ramadan ini. Daripada awal Ramadan tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mohon pada Allah. Apa kata kita pada Allah? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an azwajina wa an auladina wa an jami'il muslimina wal muslimat. Panjang kita minta tuan-tuan. Allahumma innaka afuwun karim,
Ya Allah, sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun, yang Maha Mulia dan Pemaaf. Fa'fu anna, maka Kau maafkanlah kami ya Allah. Wa an walidina, dan maafkanlah kedua ibu bapa kami ya Allah. Wa an azwajina, dan maafkanlah isteri kami ya Allah. Kalau isteri, suami kami ya Allah. Wa an auladina, dan maafkanlah anak-anak kami ya Allah. Maafkanlah semua orang Islam ya Allah. Tuan-tuan, kita mohon berapa banyak tuan-tuan, setiap malam di bulan Ramadan, kalau kita ada 20 tarawih, maka kita mohon lebih kurang 10 kali. Kali dengan 30 Ramadan tuan-tuan, 300 kali. Innallaha ghafurur rahim. Kita yakin Tuhan ni Tuhan yang sangat-sangat pengampun dan pemaaf. Tak kalah 300 kali kita mohon Allah tak maafkan kita. Tuan-tuan, iblis ini Allah bagi. Ini bukan bagi keampunan, tapi Allah makbulkan doanya. Itu iblis. Ya, apa kata iblis? Qala anzirni ila yaumi yub'atsun, kata iblis. Ya Tuhan, Kau hidupkanlah aku sampai hari kiamat. Setelah mana iblis ini engkar, tak mau sujud pada Adam. Ya, apa ayat di sebelum tu? Bismillahirrahmanirrahim, surah Al-A'raf. Yang belakang tu tuan-tuan, cuba ingatkan sikit. Allahu Rabbi. Cuba ingat sikit-sikit tuan-tuan. Tak ada? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Sikit lagi belakang, tak sampai ingat. Allah. Nah, tadi nak ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Summa sawarnakum summa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Cuba tengok sikit ayat belakang tu tuan-tuan. Tak apa, ada Quran boleh tengok. Surah Al-A'raf ayat di bawah tu, lebih kurang ayat 7 kot. Wa iz khalaqnakum summa sawwarnakum summa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzarin. Ya, wa idh khalaqnakum, dan ketika mana kami telah menjadikan kamu, yakni Adam, wa sawwarnakum, dan kami bentuk rupa kejadian kamu. Ya, wa qulna lil malaikati isjudu, dan kami katakan, kami perintahkan pada para malaikat ini sujud, hormat pada Adam ini. Fasajadu, maka semua malaikat sujud illa iblis. Iblis dia tak mau sujud. Lam yakum minas sajidin, tidak menyertai para malaikat yang lain. Maknanya apa tuan-tuan? Sebelum iblis ini derhaka pada Allah, dia duduk dalam kumpulan malaikat. Bahkan ada riwayat mengatakan dia yang paling mulia dalam kalangan malaikat, dengan namanya Azazil. Itu yang pertama, iblis. Ya. Kemudian Allah tanya apa? Ma qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuka. Ya, apakah yang menghalang kamu untuk hormat pada Adam ketika aku memerintahkan kamu ya iblis? Qala ana khairum minhu, kata iblis, sesungguhnya Tuhan Allah, aku ni lebih mulia daripada dia. Khalaqtani min narin, kamu jadikan aku ni daripada api. Wa khalaqtahu min tin, dan kamu jadikan Adam ini daripada tanah. Tanah dalam bab ini tuan-tuan, yang tin ini maknanya tanah lumpur. Ini ada 3 kejadian yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dalam proses kejadian manusia ini, ya, yang pertama khalaqnakum min turab, kami jadikan kamu daripada tanah. Kemudian tanah ini dijadikan dengan apa pula? Dijadikan dengan sol-sol. Ini kalau tuan-tuan buka dalam surah Rahman, sol-sol ini tanah yang dicampur dengan air. Dia macam air acak. Air acak apa bahasa kita? Tuan-tuan ambil tanah, kita ayak-ayak dia biar dia jadi serbuk. Ini dipanggil turab. Inna khalaqnakum min turabin, kami jadikan kamu daripada tanah debu. Kemudian dalam surah Ar-Rahman Allah sebut, ya, laqad khalaqnal insana min salsalin kal fakhar, kami jadikan manusia ini daripada sol-sol. Sol-sol ni apa? Tanah yang debu tadi dicampur dengan air. Kemudian daripada tin, tanah yang dah jadi debu, dia jadi apa? Tuan-tuan pernah tengok orang buat labu sayur? Tak pernah? Lepas ni pergi tengok, lebih kurang gitu.
dicampur ayak tu, diuli, kemudian barulah dibentuk satu tubuh yang dipanggil tin kat situ. Maka iblis kata apa? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, kamu jadikan aku ni daripada api, tapi kamu jadikan dia ni daripada tanah. Yang iblis tengok proses kejadiannya. Maka aku tak mau hormat dalam keadaan fizikal yang begitu. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala apa? Qala khruj minha khalaqtahu min nari wa khalaqtahu min tin. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, qala fakhruj minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Ya, keluarlah engkau wahai iblis, kamu tak layak untuk takabur. Maka iblis kata apa? Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Kata iblis, ya Allah, kalau beginilah hukumanmu, maknanya keluar aku jadi daripada syurga, keluar aku daripada menjadi orang yang mulia kerana takabur dan sombong aku. Allah minta, iblis minta pada Allah, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Maka Tuhan, kau bagi aku hidup sampai hari kiamat. Kata Allah apa? Qala innaka minal munzarin. Maka engkau termasuk dalam kalangan orang-orang yang diperpanjangkan. Munzar ini panjang hidupnya sampai bila? Sampai hari kiamat. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan oleh Allah, iblis dengan keangkuhannya, dengan takaburnya minta pada Tuhan, Tuhan bagi. Kita ni tuan-tuan, tak sombong mana. Bulan Ramadan ni semua orang pakat tunduk, semua orang solat jemaah, subuh kita pun ramai, tarawih kita pun ramai. Tak kalah dalam keadaan begini, kita mohon pada Allah supaya berikan pengampunan pada kita. Allah tak ampunkan. Setiap malam kita pohon tak kurang daripada 10 kali. Rakaat keempat, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, engkaulah Tuhan yang maha pemaaf, maha pengampun, ampunkanlah kami ya Allah. Kita mohon setiap malam tuan-tuan, ada lagi 2 hari baki kita nak mohon pada Allah akan keampunan. Mustahil Tuhan tak bagi keampunan pada kita. Maka Idul Fitri ni apa dia tuan-tuan? Setelah kita punya mujahadah, setelah kita punya perjuangan ini tuan-tuan, memohon keampunan pada Allah setiap malam, setiap subuh, bahkan sebahagiannya dapat Lailatul Qadar. Ya, kita kembali kepada keadaan yang sangat-sangat suci, sangat-sangat mulia, bebas kita daripada dosa-dosa yang termaktub, ya, yang banyak kita lakukan sebelum daripada Ramadan. Maka sebab itu bila kita sebut Idul Fitri ni tuan-tuan, maknanya kita kembali kepada fitrah, bukannya Idul Fitri. Ya, minta maaf lah kita punya istilah ni mungkin salah. Idul Fitri ni kita merayakan fitrah. Fitrah ni tuan-tuan, dia ada 2 jenis. Satu fitrah haiwan. Ya, fitrah haiwan ini apa? Satu sudut dalam diri kita yang bernafsu haiwan. Yang nak makan besar, yang nak berbelanja besar, yang nak berseronok dan sebagainya. Satu lagi fitrah apa? Fitrah insani. Ini fitrah kemanusiaan manusia itu sendiri. Yang ini yang mendorong kita untuk melakukan banyak amal-amal kebaikan, banyak amal-amal kebajikan, ya. Yang inilah yang mendorong kita tuan-tuan setiap pagi kita melaksanakan perintah Allah. Yang inilah yang mendorong kita tuan-tuan setiap malam kita melaksanakan perintah Allah, ya. Maka kita kembali kepada fitrah yang ini tuan-tuan, fitrah insani, bukannya fitrah hayawani. Tapi itulah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut kita, ya, bila masuk je 1 Syawal nanti tuan-tuan, saya tak tahu kita duduk di mana, Idul Fitri ke Idul Fitri. Tapi yang dilagukan hak tu kan, hak Idul Fitri, selamat hari raya Idul Fitri. Memang beraya fitrah kita sungguh lah. Fitrah haiwan ini akan keluar lah, ya. Maka kita risau tuan-tuan, lepas raya nanti suasananya tak jadi macam ini. Habis je Ramadan 2 hari lagi dia tak jadi macam ini. Minta maaf cakap lah, ya. Subuh kita, ya, kalau sebelum Ramadan dia lebih kurang 1 sah je, tak tahu masjid kita lebih kurang. Bulan Ramadan ni tuan-tuan cantik sungguh, 3 sah, 4 sah, pergilah mana-mana. Kita risau nanti bila akhirnya Ramadan ini, ya, dia kembali kepada fitrah masjid. Maknanya asal masjid itu kurang orang, dia kembali balik ke situ. Ya, maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita takut Ramadan ini kita menjadi hamba padanya, bukan menjadi hamba Tuhan. Ya, kita tak menjadi hamba Allah yang sebenar. Kalau kita menjadi hamba Allah yang sebenar tuan-tuan, Ramadan begini, lepas Ramadan pun kekal macam ini sampailah akhir hayat kita. Ya, tetapi kalau kita menjadikan Ramadan ini Ramadaniun, hamba Ramadan, akhir je Ramadan kita kembali kepada fitrah. Ya, fitrah apa?
kehayawanan manusia itu semula. Sebab itu kena faham balik tuan-tuan sikit daripada ungkapan yang harus kita faham, ya, bahawasanya manusia ini dilahirkan oleh Allah suci daripada dosa. Maka kita masuk je Syawal ini, hendaklah kita bebaskan diri kita daripada dosa. Sebagaimana kita perjuangkan keampunan di bulan yang mulia, bulan Ramadan ini, kita minta pada Allah berpuluh-puluh kali, kita menangis pada Allah, minta, ya Allah ampunkan dosa, ampunkan dosa, ampunkan dosa. Maka takkanlah bila mari je satu Syawal, muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita nak kembali, ya, mencatat semula titik hitam dalam diri kita dengan dosa. Ya, banyak perkara berlaku tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi sebab itu tuan-tuan, pertama harus kita ingatkan di bulan Ramadan yang mulia ini, ramai orang menjaga adab-adab hidupnya, ramai orang menjaga, ya, soal-soal auratnya. Tetapi bila masuk Syawal, kita risau perkara ni tak menjadi balik. Kita risau kita kembali kepada fitrah hayawani ni balik. Ya, jadi sebab itu ingat, ya, satu daripada pesanannya, ya, harus kita faham tuan-tuan, ya, sebagai seorang bapa harus melihat perkara ni. Pertama, harus melihat isteri itu sebagai amanah. Yang kedua, harus melihat anak itu juga sebagai amanah. Tingkah laku isteri dan anak ini pada ibu, pada bapa ni tuan-tuan, yang tidak syar'i kita tanggung dosa sama. Ya, seorang isteri keluar rumah tanpa menutup aurat, suaminya juga bertanggungjawab. Seorang anak keluar rumah tanpa menutup aurat, seorang ayah itu bertanggungjawab. Sebab itu dalam satu ungkapan dibuat oleh ulama, selangkah anak keluar daripada rumah tanpa menutup aurat, selangkah itu juga bapaknya menuju ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kalau kita beli pakaian-pakaian yang jelas tidak sempurna dalam bab penutup auratnya. Renungkanlah balik tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah. Sebab itu bila kita aku terima nikahnya Joyah bin Abu dulu, dia bukan soal menerima tubuh badannya, tidak tuan-tuan, tetapi menerima segala kelemahannya, menerima segala kekurangannya, menerima segala kebaikannya untuk diperbaiki bersama-sama supaya perjalanan sebuah keluarga itu menuju redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi dalam perjalanan ini tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan, kena ingat betul-betul, andai isteri ini melanggar perintah Allah dan suami ini tak pernah nak perbetulkan, maka suami ini juga bertanggungjawab. Andai anak itu melanggar perintah Allah tanpa pernah dibetulkan oleh ayahnya, maka ayah ini juga bertanggungjawab. Jadi tuan-tuan puan-puan, jadi lelaki ni bukan senang, jadi bapa ni pun bukan senang, ya. Tapi itulah yang kita hari ni. Sebab itu bila Nabi sebut, ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang orang yang dipimpin. Ya, dulu tuan-tuan sebelum kahwin kita pimpin diri kita daripada melakukan dosa. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang yang beriman, kamu peliharalah diri kamu, peliharalah keluarga kamu daripada masuk neraka. Tak kahwin kita jaga diri je. Bila dah kahwin kena jaga isteri. Bukan soal jaga makan minum, hak tu tak ada masalah tuan-tuan. Ya, tambah sekarang ni isteri-isteri suka sangat berdiet kan, nak jaga makan minum tak susah. Ya, ku anfusakum wa ahlikum nara, tapi kita nak jaga mereka ni daripada masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dah beristeri beranak pula tuan-tuan yang dimuliakan, ya. Maka inilah amanah hidup yang paling sukar untuk kita jaga. Minta maaflah puan-puan, ya, bukan kita nak apa menidakkan sumbangan mereka, tak, tapi suami ini sangat-sangat bertanggungjawab terhadap tingkah laku isteri, begitu juga tingkah laku anak-anak, ya. Maka Idul Fitri ni tuan-tuan, kita nak kembali balik mempertahankan kemuliaan kita, nak kembali balik mempertahankan kesucian kita daripada dosa. Dah sebulan kita minta pada Allah, ya, sebulan kita minta ni tuan-tuan. Saya berkeyakinan Allah Tuhan yang Maha Pemaaf ini memberi keampunan pada kita. Sebulan kita minta tuan-tuan, ya, keampunan daripada Allah. Kita berkeyakinan Allah Tuhan yang Maha Pengampun ini menghadiahkan 1000 keampunannya kepada kita, ya. Maka jangan kita kotorkan balik kemuliaan kesucian kita yang diberi oleh Allah ini dengan dosa-dosa yang berlaku banyak pada bulan Syawal, ya, dengan dosa-dosa yang kita sendiri tak faham tuan-tuan, terutama hal-hal yang mudah pada kita dalam bab menjaga aurat ni. Maka sebab itu tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, 2 hari berbaki Ramadan ini tuan-tuan, renunglah balik diri kita, ya. Adakah kita dah mendapat keampunan? Adakah kita mencapai rahmat Allah? Dan akhir sekali, adakah kita ni bebas daripada neraka Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ada baki 2 hari lagi ni, renungkanlah baik-baik. Dan kalau kita rasa kita dah minta sungguh-sungguh pada Allah tuan-tuan, maka kita berada di ambang fitrah, maknanya di ambang kesucian diri kita daripada dosa. Kita berada di ambang fitrah, kita berada dalam bentuk kemuliaan, maka walitukabbirullaha ala ma hadakum. Itu jawapan kepada ayat yang berlaku dalam surah apa? Surah Al-Baqarah yang kita bacakan dulu. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tuflihun. Itu jawapan di akhirnya tuan-tuan. Maksudnya apa? Bulan Ramadan diturunkan padanya Quran yang menjadi petunjuk bagi manusia dan menerangkan antara petunjuk dan menerangkan yang benar dan yang palsu. Maka barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Barang siapa yang sakit dan bermusafir, boleh diganti pada hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra, maka Allah mendakkan kamu ni mudah, tidak mau kamu menjadi sukar dan payah. Supaya apa? Walitukmilul iddah, supaya kamu sempurnakan bilangan hari berpuasa. Walitukabbirullah, maka dengan puasa yang penuh dengan khudu' ini kamu membesarkan Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun. Maka kita sambut tuan-tuan Aidul Fitri ini dengan takbir. Sebab itu hari raya itu sunat bertakbir. Dan takbir kita ni hebat tuan-tuan, takbir yang penuh mendayu-dayu. Takkan jumpa tempat lain. Saya ketika belajar dulu kan, kena takbir Arab ni dia langsung tak masuk. Kan, ingat nak feeling lah kan, dah setahun tak balik. Dia mari raya ni rasa Allah mengalir air mata ni. Rupa-rupanya tidak. Kami semayang di stadium ni tuan-tuan kan, Arab ni pening sikit. Kan stadium kan kebulat macam tu kan. Jadi kita yang awal ni bolehlah dapat padang bawah tu. Yang tak dapat awal ni dia ikut tu. Ikut apa tu? Ikut kursi tu. Kalau kiblat belah sana dia dah kat sini macam ni lah dia. Jahilnya ada Arab tuan-tuan, bukan cerdik semua. Kita duk nampak Arab pakai jubah, pakai serban, ni sahih cerdik dak. Yang jahilnya melambat-lambat. Jadi bila dah keadaan macam tu, saya duk tengok apa hal depa ni dah jadi kiblat ada yang macam itu. Pasal dia ikut kursi tu lah, ikut tangga-tangga kambing tu kan. Masing-masing gini je lah kiblatnya. Kemudian dia bertakbir ni, Allah kata, tak jadi. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Macam kita dengar ceramah je kan. Jadi tak jadilah. Maknanya kita dah biasa kan dalam 20 tahun itu dengar takbir ya. Allahu Akbar Allah kan, kita rasa dia menirap masuk kan. Jadi bila duduk semayang raya ni, mana takbir yang sedap ni? Tak ada kan. Jadi takbir mereka tu takbir orang yang sangat-sangat gembira. Kerana apa? Kerana keampunan yang diperoleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan selama 30 hari mohon keampunan ini seolah-olah telah berjaya. Maka mereka seronok dengan kembali kepada orang yang mulia tanpa dosa. Kita saya tak tahu. Kita bertakbir dengan mendayu-dayunya, dengan penuh lemah lembutnya, dia menusuk dalam jiwa. Maka sebahagian daripada kita mengalirkan air mata, tanda apa saya tak tahu. Adakah tanda Ramadan ini telah berlalu hingga peluang ini terlepas lagi, atau adakah ianya tanda Ramadan ini kita tak berjaya nak buat apa-apa pun, sampai duduk Allah bila lah peluang Ramadan lagi. Kita tak tahu muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sunat bertakbir pada hari raya pertama itu atas jawapan kepada ayat yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Maka kamu hendaklah mengagungkan Allah, membesarkan Allah, mendahuluikan Allah terhadap hidayah yang diberi pada kamu. La'allakum tuflihun, moga-moga kamu masuk dalam kumpulan orang-orang yang berjaya. Dengan apa? Dengan menyucikan diri daripada dosa ni tadi. Sebab itu tuan-tuan kalau kita mengenung para sahabat ini, kenapa mereka bertahan sangat dengan kehidupan ni?
Ya, kenapa kalau kita ambil contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, kenapa dia nakkan sangat manusia ni bebas daripada dosa? Itu perjuangan Nabi. Dia keluarkan manusia ni daripada kejahilan jahiliyah, dia keluarkan manusia ini daripada kegelapan dosa kepada cahaya Tuhan. Maka perjuangan baginda sallallahu alaihi wasallam ni sangat-sangat sukar. Dan sahabat yang menerima hidayah ni tuan-tuan, mengapa dia boleh bertahan sungguh-sungguh? Ini contoh yang saya sering sebut pada tuan-tuan, Bilal ini tuan-tuan, bila dia mengucap dia kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia kata apa? Hati aku ni dah bebas dengan ikatan-ikatan dunia. Ya, aku dah bebas. Bila Abu Bakar bebaskan Bilal, Bilal kata apa pada Abu Bakar? Ya Abu Bakrin, ketika aku menyebut kalimah ini, aku merasakan diri aku ni dah sangat-sangat mulia. Kenapa? Dia dah bebas daripada dosa. Maka sebab itu tuan-tuan, Bilal ini ya, dia mempertahankan fitrah dia. Ya, dipukul sampai macam mana pun tuan-tuan, dia tetap juga dengan kalimah tauhid. Seorang sahabat yang jarang disebut dalam penceritaan sejarah, nama sahabat ini Khabbab ini tuan-tuan, yang lagi teruk dia kena daripada Bilal. Ya, diriwayatkan oleh sejarah, Khabbab ini ditangkap tuan-tuan, diletak atas pemanggang. Ya, maka oleh kerana Khabbab ni sayangkan kepada kemuliaan dirinya, yang bila dia menyebut kalimah tauhid, dia bebas daripada dosa, dia menjadi seorang yang mulia. Dia dipanggang tuan-tuan, sampai riwayat mengatakan apa? Api itu terpadam dengan sebab apa? Air yang keluar daripada tubuh Khabbab. Ya, bila dipanggang ni tuan-tuan, keluar air-air badan ni, terpadam api, wafat Khabbab. Yang kemudian berlaku pada Bilal, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemuliaan yang diperoleh oleh Bilal ini, ya, dia ni bukan apa sangat pun. Kalau kita baca sejarahnya Bilal ini, tak banyak diketahui latar belakangnya. Kerana apa? Dia dijual daripada satu keadaan kepada satu keadaan. Cuma bila sampai kepada Mekah ini, dakwah Islam berkembang dan Bilal terima. Maka Bilal menerima kesucian agama ini. Bila dia menyebut kalimah tauhid, maka jiwanya merasa sangat-sangat bebas. Sebab tu dia bertahan sungguh-sungguh. Ya, dan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, Bilal ini dilihat sangat-sangat akrab dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, dan sangat-sangat Bilal ni sayang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Bilal ini orang yang sangat menjaga fitrahnya. Maknanya untuk menjadikan dirinya berdosa, Bilal sangat-sangat takut. Ya, dan baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya Bilal, "Ya Bilal, apa yang kamu buat? Buat apa ya Rasulullah? Apa yang kamu buat Bilal sampai aku mendengar kaki kamu ni paling banyak berlari dalam syurga?" Nabi tanya Bilal. Bilal pun tak tahu apa yang berlaku. Maka sayangnya baginda sallallahu alaihi wasallam pada Bilal ni tuan-tuan, ya. Kadang-kadang Nabi ni bila duduk, nampak Bilal, Nabi bersandar belakang daripada Bilal. Ya, kadang-kadang bila dia nak berjalan, Bilal ini Nabi peluk. Ya, seorang Habsyah yang kulitnya hitam berbanding dengan seorang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang segak, yang handsome, nampak sangat bezanya. Tetapi kemuliaan bukan sebab bangsa. Nabi nak ajar yang itu. Kemuliaan bukan dengan sebab kita handsome, bukan dengan sebab kita banyak harta, tak. Kemuliaan apabila kita menjadi orang yang menghidupkan fitrah ini. Maka Bilal ini tuan-tuan, orang yang menjaga fitrahnya. Ya, seronoknya Bilal dengan kemuliaan yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan, sampai Bilal ni menjadi orang yang paling akrab dengan Rasulullah. Di Madinah pun begitu. Ya, dan apabila berlaku Fathul Mekah, ya, apabila orang Islam telah mula memasuki kota Mekah selepas daripada peristiwa perjanjian Hudaibiyah, ya, Nabi perintahkan pada Bilal, setelah dia runtuhkan segala berhala di Mekah, Nabi kata pada Bilal, "Ya Bilal, is'ad ilal Ka'bah." Kamu naik atas Kaabah tu Bilal. Bilal panjat Kaabah tuan-tuan. Ya, dan bila Bilal panjat Kaabah, Bilal berdiri di penjuru Kaabah pada mizab itu, Bilal azan di situ. Suara Bilal ini tuan-tuan didengari oleh semua penduduk Mekah. Maka pada ketika itu sahabat-sahabat yang susah mempertahankan fitrah, ketika mana di Mekah ni tuan-tuan, masing-masing mengalirkan air mata kerana merasakan apa? Merasakan kemenangan yang diberikan oleh Allah ni dah sampai. Ya, maka azan Bilal ni tuan-tuan masuk ke dalam hati semua para sahabat. Sampaikan orang Mekah yang tidak Islam pada waktu itu, dia kata apa? Akhirnya gagak hitam ni mulia juga, kata dia orang. Ya, orang Mekah tengok apa? Bilal yang dulu dipukul, Bilal yang dulu diletakkan dirinya atas batu yang panas, Bilal yang dulu dihempatkan dadanya dengan batu yang besar, hari ini Bilal ini Nabi muliakan dengan duduk di penjuru Kaabah. Buat apa azan di situ? Ya, semua sahabat bila mendengar azan yang pertama diserukan oleh Bilal di Mekah ini, mengalir air mata masing-masing. Kenapa? Merasakan
perjuangan untuk mempertahankan fitrah ini sangat-sangat payah. Maka bila Tuhan bagi kemenangan yang ini, tuan-tuan masing-masing merasakan bahawasanya Allah telah memeluk mereka ni dengan rahmat. Ya, kembalinya Bilal ke Mekah ni tuan-tuan, Bilal lah muazzin Rasulullah. Muazzin yang sentiasa mempertahankan fitrah. Sampaikan apa tuan-tuan pernah dalam satu peristiwa di mana Nabi SAW ini menukar Bilal dengan seorang yang lain untuk berazan. Orang yang datang ke Madinah, seorang pemuda yang segak, yang sedap suaranya, sampai orang Madinah kata, apa suara hang sedap? Cuba hang pergi azan sekali. Kami ni dah dengar azan Bilal ni daripada awal dulu sampai hari ni, tak ada orang ganti. Dia pun jumpa Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, kebetulan aku ada di Madinah ni, boleh tak bagi aku jadi muazzin sekali? Kata Nabi, apa, tak payahlah kot, Bilal dah ada. Dia pun pergi jumpa kawan-kawan. Dia kata, apa, tak boleh. Rasulullah kata, Bilal dah ada. Kawan dia kata, apa, hampirlah sekali pun jadilah ambil subuh. Subuh orang tak ramai mana. Dia pun pergi lagi sekali jumpa Rasulullah, bagilah aku sekali sebelum balik nak azan subuh. Nabi renung tengok, Nabi panggil Bilal. Nabi kata pada Bilal, Bilal, besok kamu berhenti azan. Bagi kawan ni nak azan, dia nak merasa sekali azan. Dah kamu je azan kat Mekah. Bilal tuan-tuan angkat tangan, alhamdulillah, kata Bilal. Ada juga orang nak kerja aku ni, kerja azan tuan-tuan. Bilal duk rasa kerja azan ni paling last lah. Macam kita minta maaf Tok Bilal, marah Tok Bilal sekali. Macam kita kan, minta maaf Tok Bilal. Macam kita kan, kita ada imam, ada Bilal, ada Siap. Siap banyak kerjanya, minta maaf Tok Siap lah. Dia boleh banyak dapat kebajikan ni. Setiap kali dia susun sejadah ni tuan-tuan, orang yang sujud di situ Tok Siap ni dapat pahala. Setiap kali dia ambil penyapu, menyapu tai cicak dan sebagainya, membersihkan masjid, memberi peluang untuk orang menyembah Allah, Tok Siap ni dapat pahala tuan-tuan. Jangan rasa hebat tuan-tuan jadi cikgu berbanding dengan seorang siap masjid. Kita datang sedap je sujud. Siapa yang menyediakan ini? Tok Siap. Kita datang sedap je, datang duduk kat pintu tu cekap pinggang. Kat mana aku nak duduk waktu semayang kali ni? Kat mana kipas paling kuat? Kat mana aircon paling kuat? Tuan-tuan, setiap kali kita berdiri sujud, kebersihan ini siapa yang buat? Siap. Maka dia dapat pahala berbanding dengan muazzin. Minta maaf Tok Bilal lah. Tok Bilal 5 kali sehari je, berani buat 6 kali. Sangkut apa asal masjid Pematang 6 kali pula azannya, dia jadi salah. Maka dia setiap kali azan, itulah pahalanya. Maka yang paling lekeh, minta maaf tadi dah. Yang paling, bukan marah Tok Bilal, yang paling last dalam tugas dan diimarahkan masjid ni Bilal lah. Maknanya dia sehari 5 kali je boleh pahala. Maka Bilal kata, alhamdulillah, maknanya ada juga orang nak berebut kerja aku ni. Bukan dia rasa iri hati, tak ada. Bukan dia rasa, ni nak ambil tempat, dah. Dia rasa alhamdulillah ada juga orang nak kerja ni. Maka Bilal okeylah, terbuka dia. Kenapa? Dia nak menjaga fitrahnya. Maka apa berlaku tuan-tuan? Bila pemuda ni azan, memang sedap sungguh. Hampir seluruh orang Madinah datang ke masjid Nabi SAW. Mereka bersujud pada Allah Subhanahu Wa Taala, masing-masing kata, siapa pula azan pagi ni sedap sungguh. Tetapi bila Nabi keluar daripada masjid nak pergi ke Baqi', di mana Nabi sering berziarah ke Baqi', datang seorang malaikat, seorang pemuda dengan baju yang putih. Dalam istilah kita ialah malaikat. Dia kata, ya Muhammad, as-salaital fajri. Ya Muhammad, hampa dah sembahyang subuh ke belum? Itu tanya, ni bahasa ni saya tukar dah sembahyang subuh belum? Rasulullah kata, ramai orang sembahyang hari ni. Ramai orang sembahyang hari ni, sedap azannya. Hampir penuh masjid ni. Takkan hang tak tahu? Dia kata apa? Kenapa kami di langit ni tak dengar suara azan pagi ni? Kenapa kami di langit tak dengar? Maknanya tuan-tuan, Bilal yang menjaga kesucian fitrahnya daripada dosa, suaranya ni, azannya ni sampai ke langit. Punya tingginya martabat Bilal ni dimuliakan oleh Nabi SAW. Sebab itu tuan-tuan, dalam peristiwa Bilal ni saya nak tarik banyak benda tuan-tuan. Sebab Bilal ini bermula dengan satu keadaan yang kita tak ada, tapi dia boleh mencapai kemuliaan yang sehebat ini, dimuliakan oleh baginda SAW. Maka selepas daripada tu tuan-tuan, tak ada orang lain azan di Madinah. Tak ada orang lain, Bilal lah azan. Setiap kali Bilal azan, Rasulullah lah yang menjadi imamnya. Sampailah apabila wafatnya baginda SAW. Bila wafatnya Nabi tuan-tuan, apa berlaku pada Bilal? Bilal antara orang yang paling sedih, meruntun hatinya tuan-tuan. Kerana apa? Dia dengan Nabi ni sangat-sangat akrab.
Sangat-sangat Bilal rasa sangat mulia dengan Rasulullah. Yang duduk dengan Nabi ni Bilal rasa sangat mulia. Yang bila wafat je Rasulullah, Bilal tak boleh nak buat apa. Sampaikan apabila masuknya waktu maghrib, ya, Bilal pergi azan. Apabila sampai je menyebut kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, suara Bilal mati kat situ. Suara Bilal terhenti, mengalir air matanya. Sampai dia kata, ya Abu Bakrin, aku tak boleh nak menyebut nama Muhammad. Setiap kali aku menyebut nama Muhammad, hati aku ni tertarik nak jumpa dia, sampai aku merasakan aku tak boleh sebut nama ni. Lama bila tak azan tuan-tuan, sampai dia kata, ya Abu Bakrin, aku nak berpindah daripada Madinah ni, aku nak keluar daripada Madinah, tak tahan aku. Bila pergi je Masjid Nabawi, dia nampak makam Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia rasa sangat-sangat rindu, tapi nak buat macam mana? Alam yang berbeza. Bila dia nak sebut nama Muhammad, itulah yang dia rasa. Sampai dia kata, ya Abu Bakrin, aku nak pindah daripada Madinah. Kata Abu Bakar, apa? Bilal, kamu tak boleh pergi. Kamu bersama kami ketika susah, kamu bersama kami ketika senang, aku nak kamu berada bersama kami. Bila tak boleh macam itu tuan-tuan, Bilal tunggulah. Tapi perasaan hati Bilal dengan Rasulullah ni tuan-tuan, tak boleh nak dihalang, tak boleh nak sebut. Sampai satu ketika apabila Abu Bakar berkhutbah di mimbar, bila berkhutbah ramai orang kat situ, Bilal bangun bertanya. Dia kata, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, kamu dulu bebaskan aku di Mekah kerana Allah ke, atau kerana kamu nak pegang aku? Maka Abu Bakar kata, apa? Aku bebaskan kamu dulu kerana Allah. Kalau kamu bebaskan aku kerana Allah, kata Bilal, bagi aku keluar daripada Madinah. Bila orang dah ramai macam ini, Abu Bakar kata, apa? Silalah Bilal. Maka Bilal tuan-tuan, bila keluar daripada Madinah, bila duduk di Syam, lama bila duduk di Syam. Wafatnya Abu Bakar, bila tak balik ke Madinah. Kerana apa? Bila merasakan bumi Madinah ini bumi yang menekam dia punya hati dengan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika mana Umar radhiyallahu anhu, zaman Umar membebaskan semula kota Palestin. Umar membebaskan semula Baitul Maqdis. Ketika mana Raja Parsi pada waktu itu nak menyerahkan balik kunci Baitul Maqdis, dia tak serahkan pada tentera Khalid bin Al-Walid, tidak. Tetapi dia panggil Umar. Maka tentera Islam ni panggil Umar. Raja mesti ambil kunci daripada raja. Umar datang tuan-tuan daripada Madinah menuju ke Palestin. Sampai di Palestin, Umar ambil kunci. Dalam perjalanan nak balik ni, Umar singgah di Syam. Sahabat kata, ya Amirul Mukminin, Bilal ada kat sini. Maka Umar kata, apa? Pergi cari Bilal. Umar ni tuan-tuan, dia dengan Bilal ni pun rapat. Dia rindu sangat pada Bilal. Bila dah dicari Bilal ni tuan-tuan, Umar nampak daripada jauh Bilal dah tua. Bilal berjalan. Umar nampak Bilal tuan-tuan, Umar turun daripada kuda. Dia berlari menuju Bilal. Bila sampai pada Bilal, dia terus peluk Bilal. Bilal kata, apa? Wahai Umar, kamu tak payah turun. Kamu Amirul Mukminin. Aku yang patut cari kamu. Tapi Umar kata, tak Bilal, tak. Kamu dengan aku ni, hidup kita ni susah ketika awal Islam, hidup kita ni susah ketika pertengahan Islam, dan hari ini bila Islam sudah mula sampai tersebar, aku nak kamu bersama aku. Lama dia bersembang dengan Amirul Mukminin tuan-tuan. Sahabat kata, Umar, suruhlah Bilal ni azan. Sebab apabila Bilal ni boleh azan tuan-tuan, semua orang akan teringat zaman kehidupan mereka dengan Rasulullah. Kata Umar, apa? Ya Bilal, azanlah. Azanlah Bilal, tuzakiru ayyamunal ula. Azanlah Bilal, kamu akan mengingati kami pada hari-hari kita yang sukar dulu. Maka Bilal kata, Umar, aku tak pernah azan selepas wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi Umar pujuk lagi, Umar kata, azanlah Bilal. Jadi Bilal pun azan tuan-tuan. Bila Bilal azan, Allahu akbar, sahabat ni tuan-tuan kan, dia mengalir semula air mata. Kenapa? Kerana merasakan zaman itu, zaman awal Rasulullah tu hidup, sampai dia kata apa? Azan Bilal ni, dia kata, Abu Isa Rasul, dia kata, adakah Nabi ni dah bangkit balik? Kenapa? Dia orang tahu kalau Bilal ni azan, Rasulullah lah jadi imam. Jadi bila suara Bilal berkumandang, sahabat-sahabat yang pernah hidup pada awal Islam tu, dia kata, Abu Isa Rasul, Nabi dah bangkit balik. Kenapa? Suara Bilal ni ada. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, azan Bilal ni pun tak habis. Azan Bilal ini sampai juga pada wa asyhadu anna Muhammad. Tak boleh juga. Bilal rebah dan pensan di situ, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bilal tak boleh nak sebut nama Rasulullah. Kenapa?
Rasulullah ini mengembalikan fitrah dia. Rasulullah ini memuliakan dia. Rasulullah ini menyucikan dia daripada dosa-dosa jahiliyah, menyucikan dia daripada dosa-dosa perhambaan berhala ni tadi. Maka bila dia nak sebut ni, dia tak lepas. Sampai bila dia pensan kat situ, Umar pangku dia, Umar letakkan dia, Umar sedarkan dia. Ya, dia minta maaf pada Umar. Dia kata, aku tak boleh sebut nama Muhammad ni tadi. Ya, maka berlalulah kisah Bilal ni tuan-tuan. Banyak riwayat. Lepas tu kata, ya, apabila dia tak tahan sangat untuk menyebut nama Rasulullah, ya, selepas Umar bergerak meninggalkan Syam, Bilal pergi semula ke Madinah. Bilal naik kuda pergi ke Madinah. Sampai di Madinah kebetulan awal pagi. Ya, dan Bilal terus ke masjid, dan Bilal terus azan. Azan Bilal pada pagi itu menyebabkan orang Madinah terjaga. Sampai semua orang bangun. Dia kata, Abu Isa Rasulullah, adakah Nabi ni dah ada balik? Kenapa? Bilal bila azan, semua orang tahu Nabi akan bersama dengannya. Tetapi azan Bilal tu tuan-tuan sampai hak tu juga tak boleh lepas menyebut nama baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan bila diriwayatkan wafat selepas daripada menyebut nama sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati, ya, Bilal ini saya mengambil kisahnya bukan apa, sebab dia orang yang sangat-sangat menjaga fitrah. Jadi bila kita bincangkan semula Aidul Fitri ni tuan-tuan, ya, nak tak nak kita kena menjadi orang yang cuba mempertahankan kemuliaan, kesucian yang kita ada pada bulan Ramadan ni berkekalan sehingga ke Syawal, dan sebolehnya berkekalan terus sampai pada akhir hidup kita, ya, yakni kita orang yang mempertahankan kesucian, kemuliaan, kebebasan kita daripada dosa, ya, yang pernah ditulis pada kita dulu. Dan kita yakin Allah Tuhan yang Maha Pengampun ini membersihkan, membebaskan kita daripada dosa ni tadi. Maka tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, kalau kita merasakan kita ni masih lagi belum bebas, Ramadan ni ada lagi 2 hari. Ada lagi 2 hari tuan-tuan. Ramadan akan meninggalkan kita lagi 2 hari. Maka carilah peluang lagi tuan-tuan. Perbanyakkanlah solat kita, perbanyakkanlah tarawih kita, ya. Dan paling mudah untuk kita buat tuan-tuan, ya, adalah bersedekah. Sedekah tak perlu pada wudu, sedekah tak perlu pada kiblat. Sedekah pergilah mana-mana pun boleh bersedekah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersedekahlah kamu walaupun dengan sebelah tamar, kerana sedekah ini akan memadamkan api neraka. Maka tuan-tuan jangan kedekut sangat di bulan Ramadan. Sebab itu saya ingatkan tuan-tuan, ya, jangan banyak bersedekah pada bulan Syawal dalam keadaan kita diberi peluang paling banyak di bulan Ramadan. Ya, saya tahu tuan-tuan semua dah ada simpan duit. Kan duit raya. Kan duit raya yang tuan nak bagi pagi Syawal itu tuan-tuan, biarlah jadi cerdik sikit. Banyak kali saya ingatkan, pengampunan, kebebasan daripada neraka, rahmat daripada Allah janjikan pada bulan Syawal. Maka 2 hari Ramadan, Allah janjikan pada bulan Ramadan. Maka 2 hari Ramadan yang ada ni tuan-tuan, kalau nak bersedekah, mulakanlah semula. Jangan dibaki, disimpan untuk Syawal. Kalau berbaki sampai Syawal tak ada masalah, tapi utamakan Ramadan ini. Moga-moga 2 hari Ramadan yang berbaki ni tuan-tuan, ya, dia akan memberi kebebasan pada kita, ya, daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Ramadan yang ada sikit tuan-tuan, carilah balik. Jangan kita terikut, jangan kita tertipu dengan kehendak-kehendak kebiasaan kita di tahun-tahun yang lepas, ya. Akhir Ramadan kita rasa kita mencari segala keperluan untuk Syawal, ya. Maka kembalilah tuan-tuan, ada 2 hari lagi ni, ya, kalau boleh berterawih, kalau boleh nak berqiyam, kalau boleh nak tadarus, bacalah. Jangan kita habis momentum pada akhir Ramadan, yang rugi kita nanti, ya, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi saya rasa cukup setakat tu, ya, tazkirah subuh kita pada pagi ini. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.
وعن والدينا وعن أولادنا وعن جميع المسلمين والmuslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun, Engkaulah Tuhan yang Maha Pemaaf, Engkaulah Tuhan yang Maha Pemberi, Engkaulah Tuhan yang mengadili segala-galanya. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami memohon padamu ya Allah di bulan Ramadan, bulan yang mulia ini ya Allah, kami memohon kemaafan daripadamu ya Allah, kami memohon keampunan daripadamu ya Allah. Ya Allah, kami banyak melakukan kesalahan, kami banyak melakukan dosa ya Allah. Dosa kami terhadap isteri kami ya Allah, dosa kami terhadap anak kami ya Allah, dosa kami mengabaikan tanggungjawab kami ya Allah. Ya Allah, dengan redha-Mu ya Allah, berikanlah kemaafan-Mu kepada kami ya Allah, berikanlah keampunan-Mu kepada kami ya Allah. Ya Allah, kami pernah menyakiti hati kedua ibu bapa kami ya Allah, berikanlah keampunan kepada kami ya Allah. Kami tersilap ya Allah, kami tersalah ya Allah, kadang-kadang kami menitiskan air mata mereka ya Allah. Maka ya Allah, dengan kerahmatan-Mu ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma afina fi badadina, Allahumma aslih lana dinal ladzi hiya ismatu amrina ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.